Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini kita belajar lagi pendidikan kesihatan tahun 5. Dan tajuk kita pada hari ini ialah tajuk yang ke-8 iaitu pemakanan bahagian ketiga. Standard kandungan pula ialah amalan pemakanan yang sihat dan selamat. Okey, kita lihat dulu objektif pembelajaran di mana murid akan dapat menjelaskan kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Dan kriteria kejayaan pula ialah murid akan dapat menyebut dengan betul sekurang-kurangnya satu kepentingan membaca maklumat nutrien pada label makanan. Jadi tajuk pada hari ini ialah berfokuskan kepada hanya tentang label makanan. Di mana letaknya label makanan itu, kenapa kita perlu baca label makanan itu, apa maklumat yang ada pada label makanan itu. Okey, pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dalam info-info selepas ini. Okey, mula-mula kita lihat dulu apa makna ataupun apa sebenarnya label makanan. Okey, diterangkan sebagai ianya meliputi apa-apa jenama, tanda, bahan bergambar atau lain-lain perkara yang bertulis atau bercetak pada sesuatu bungkusan makanan. Maknanya apa yang ada di luar bungkusan itu, sama ada bercetak ke atau bergambar ke atau bertulis ke, itu semua adalah kita panggil sebagai label makanan. Okey, kita lihat pula contoh label makanan. Di sini contohnya ialah label pada satu kotak susu. Okey, apa yang ada di sini? Apa yang ada dan apa maklumat yang kita dapat bila kita baca label makanan ini? Okey, contoh kalau pada kotak susu ni, yang pertama dia ada catatkan tarikh luput. Okey, kita boleh guna atau boleh minum ni sehingga bila. Okey, dia ada tarikh, kemudian dia ada juga tentang panel maklumat makanan. Okey, dia ada senarai ramuan. Okey, ataupun kadang-kadang kita sebut ingredient makanan tu, apa yang ada dalam makanan tu. Okey, tercatat juga tentang maklumat pengeluar, sama ada barangan itu diimport dari negara lain atau ianya adalah produk Malaysia. Okey, ada juga penting sangat ni logo halal. Okey, terutama untuk orang-orang yang beragama Islam. Okey, ada juga perakuan tentang makanan itu. Contoh, dia nyatakan bahawa makanan ini hanya sesuai untuk bayi yang berumur 6 bulan ke bawah. Ataupun dia boleh juga tulis sebagai makanan ini hanya sangat sesuai untuk pesakit diabetes. Okey. Seterusnya, dia juga menceritakan bagaimana kita perlu simpan barangan ini. Contoh susu, kita mesti letakkan dalam peti sejuk, contoh dengan suhunya berapa. Dia bagi tahu kita. Okey, itu antara perkara-perkara yang ada pada label makanan. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang lain. Okey, contoh ni, yang ni pun biasanya ada pada bahagian luar makanan. Yang dia tulis itu nutrition facts, fakta-fakta tentang nutrisi makanan itu. Okey, dalam tu pada catatan itu dia mungkin tulis berapa jumlah lemak yang ada, berapa kolesterol yang ada, kalau ada gula, berapa banyak gula yang ada, tercatat juga adakah makanan ini ada vitamin A, vitamin C, dia ada semua catat. Maknanya sangat sesuai untuk contoh untuk orang-orang yang sedang diet atau contoh yang sangat sesuai untuk orang-orang yang sedang sakit. Jadi kita kena baca label makanan tu
Sama ada ianya sesuai untuk kita ataupun tidak. Okey. Okey, label makanan ni apa fungsi dia? Dia boleh memberi kita panduan ketika membeli sesuatu produk, terutama apabila kita membeli produk itu buat pertama kali. Okey. Seterusnya kita lihat pula apakah kebaikan atau kepentingan membaca label makanan ini. Okey, untuk maklumat lanjut kalau nak baca buku teks boleh rujuk muka surat 99. Di situ juga ada maklumat tentang label makanan. Okey. Okey, yang pertama kita boleh mengetahui jenis nutrien yang terkandung dalam makanan itu. Macam tadi cikgu kata, dia ada catatkan berapa berat protein yang ada, berapa berat lemak. Lemak tu ada lemak baik, ada lemak tak baik, berapa berat dia, ataupun berapa vitamin-vitamin yang ada, semua dia catatkan pada label makanan tu. Jadi kita boleh tahu jenis nutrien yang terkandung dalam makanan itu. Okey, kita tengok pula kebaikan yang kedua. Mengetahui kualiti makanan itu berdasarkan bahan atau ramuan yang digunakan. Kita boleh tahu kualiti makanan. Contoh, adakah makanan itu menggunakan pewarna? Kalau dia guna pewarna, berapa banyak pewarna yang dia guna? Ataupun kita boleh tahu, makanan ini sangat bagus untuk pesakit diabetes sebab langsung tiada kandungan gula. Jadi kita tahu melalui membaca label tu kita tahu kualiti makanan itu. Jadi penting kan? Okay, kita lihat pula kebaikan atau kepentingan yang ketiga. Kita boleh menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Maksudnya kita boleh elak diri kita daripada makan makanan yang telah rosak sebab pada label tu dia bagi tahu kita sila makan sebelum apa-apa tarikh. Jadi kita kena lihatlah atau baca pada label makanan. Jadi kita boleh menjamin kualiti makanan. Okey, cikgu ulang semula 3 kepentingan membaca label makanan. Okey, ulang semula. Yang pertama, mengetahui jenis nutrien yang ada dalam makanan itu. Mengetahui jenis nutrien yang ada dalam makanan itu. Okey, yang kedua, kita boleh mengetahui kualiti makanan itu berdasarkan ingredient atau bahan atau ramuan yang digunakan. Okey, kualiti makanan. Okey, akhir sekali kita boleh menjamin kualiti makanan berdasarkan tarikh luput yang dinyatakan. Okay, jadi itu 3 kebaikan ataupun kepentingan kepada kita sebagai pengguna untuk membaca label makanan. Okey. Rasanya itu saja perkongsian atau sedikit info tentang label makanan. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton video pendek ini. Semoga kita jumpa lagi dan bye-bye.